Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Saudara pengacara majlis yang mati, Tuan Imam, tuan-tuan guru, khususnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tamunya kita menafakkan syukur kepada Allah SWT dapat juga akhirnya kita bersama pada malam ini. Dan saya dengan ini, dengan lapas yang mulia, merasmikan majlis penutup majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak faham orang Melaka ni. Saya pukul 9 tadi di Senawang lagi. Pukul 9 di Senawang. Di Shah Alam jam 6. Shah Alam jam. Saya kata titip tanda lagi. Maknanya tak sampai. Jadi saya awal dia beritahu dengan jabat. Saya kata tolong hantar isyarat. Takut tak dapat dikesan radar nanti. Tapi sini maklum, dia kata sampai nilai telefon sangkut, kita Ustaz teruskan perjalanan. Orang Melaka tunggu lagi. Sampai sana Ustaz, apa jadi pun terus juga. Orang Melaka tunggu lagi. Saya renung juga. Dia kata dia ada orang nak tengok ke tak ada. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang bersama pada malam ni, nampak ramai melimpah sampai ke belakang. Saya pun terpanjat teringat Metacrom keluar sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar tuan malam ni, dari sepanjang tadi majlis ilmu dan sambung sikit lagi. Jadi tuan-tuan dapat pahala banyak sikit malam ni. Pahala duduk majlis ilmu dan pahala menunggu Ustaz. Itu pun kalau tak mengumpat lah. Kalau mengumpat belum tahu lagi. Dia duduk mengumpat. Lambat Ustaz ni, tak sampai ni kata dia. Tak ada harapan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam bulan Rejab nak masuk dah habis apa? Nak masuk bulan Syaban, nak masuk bulan Ramadan dah. Sebab itu biasa kita orang Melayu ni bila masuk kepada bulan Syaban sambung bulan Ramadan, memang orang kita ni dia sinonim sikit dengan bulan-bulan ni. Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan ini dipanggil bulan orang Melayu. Pasal bulan ni semua jadi bertakwa mereka. Pemuncak takwa ni Ramadan lah. Tapi dia terbalik. Orang kita Melayu, dia kemuncak di awal. 10 yang pertama puncak lah. Dia jumpa Lailatul Qadar awal. Sebab itu masuk 10 terakhir lengang. Malaikat pun mabuk tengok. Orang ni salah alamat. Apa hal sebenarnya? Pasal orang kita memang itu bulan Syaban ni majlis ilmu bercambah. Pasal orang semua nak menyambut Ramadan dekat. Dan kita malam ni pun dalam majlis ilmu, ingat di sini pun pesan nama pun Balai Islam. Biasa jumpa balai polis. Ini balai Islam.
Jadi kira-kira yang ada ni Islam negara lah, kira-kira lah. Belum tahu lagi tu, tapi kira-kira lah. Maknanya kita pun begitu juga. Tapi yang pentingnya kita ilmu ini bukan hanya pada bulan-bulan tertentu saja. Misalnya kita orang masyarakat Melayu kita ni nak ubah sikit mentaliti. Samalah bila kita mengadakan sambutan-sambutan Isra' Mi'raj, rejak berentak masing-masing nak buat Isra' Mi'raj. Pasal semua nak menyambut masa tu je. Siapa suruh sambut masa tu pun betul. Sedangkan peristiwa dalam Islam ni Allah suruh kita belajar. Sebab itu Quran sebut fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Semua Allah Ta'ala suruh kita belajar. Ambil iktibar, bukan hanya pada bulan tertentu saja. Itu yang ini nak kena ubah. Tapi saya ingat yang malam ni yang duduk nunggu sampai pukul 10.30 ni, yang ini memang tak payah ubah dah lah. Saya ingat dia kalau tak betul-betul, tapi ni orang ni orang ni. Kita tahu ni kan di tempat orang, rupanya jin. Orang kat luar tengok je, saya cakap seorang-seorang. Apa hal ustaz tu cakap seorang-seorang ni? Tak, makna ilmu ni dia biar ada dalam kehidupan kita. Tahu tak kelang kabut? Faham? Tuan penuh saya faham ke tak faham? Sebab tu Nabi SAW sebut tak, may yuridillahu bi khairah yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak baik untuk, siapa yang Allah nak kebaikan pada, siapa yang Allah nak dia buat baik, siapa yang Allah nak dia mengusahakan yang baik-baik, semua sekali Allah, Nabi SAW sebut yufaqihu fiddin. Allah akan fahamkan dia agama. Begitu kita Cadbury je melompat satu Malaysia. Cadbury je. Tu belum semua coklat. Kalau semua coklat, gila rakyat Malaysia ni. Pasal apa yang melompat? Tak ada ilmu. Itu isu ni. Bila tidak ada ilmu, itu dah jadi. Itu orang kelang kabut semua Cadbury. Dia tak akhir cerita Cadbury. Coklat tak habis. Tiap hari coklat. Jakim pun dah tak kerja lain dah. Kerja nak cerita coklat. Kita tukarlah negara kita ni, negara coklat. Dah tak ada benda kita nak fikir. Bagus kita menjaga yang halal, itu memang dituntut. Itu memang dituntut. Tetapi kita kena ingat, yang haram itu kan hanya coklat saja. Tak. Kita risaukan babi dalam coklat. Seorang kelang kabut. Tapi babi yang duduk tempat lain, dia tak boleh pula. Tu babi dalam aircon, tu babi dalam aircon, terima. Tak ada orang melompat. Kita tak risau-risau. Yang bawa balik babi, bagi nak pergi makan. Tuan termenung pun siapa? Orang yang bawa balik semua yang haram, simbolik ni, bawa balik babi sama je. Babi ni nak dipesan, bila disentuh dia jadi najis, dia baru ada martabat nilai. Babi masuk mughalazah, cara basuh lain sikit. Faham tak? Sebab tu bila orang makan babi ni sibuk orang nak cuci usus, kan? Dia suruhnya Cadbury tanggung untuk cuci darah ni. Kan gila babi. Siapa yang suruh? Sebab tu babi bila dia dalam bentuk najis, kalau kita lihat dari sudut najis, dia tu memang ada pada kedudukan yang baik. So najis ni ada dosita, ada mukhafafah, ada mughalazah, berat ringan. Tapi bila dia ditelan, dimakan, hukum dia tak panggil hukum najis dah, dia panggil hukum haram.
Bila makan ni dia tak kira najis. Kau makan ni najis ringan, tak ada. Bila makan saja dia dihukum halal atau haram. Bukan. Faham? Tuan ni faham ke tak faham ni? Saya tahu dah saya lambat. Yang tuan-tuan sama kau boleh tuan 11 nak 12? Boleh pukul 12? Yelah, tuan-tuan duduk dekat-dekat boleh lah. Saya ni pasal tak perasan dia besok ni Agung cuti. Agung pula cuti. Cuti Agung, birthday Agung. Saya pun tak faham macam dia boleh letak saya kat belakang. Besok pagi nak pergi dengan. Pasal kalau cuti besar memang tak ada kerja di selatan ni. Macam dia orang boleh tak baca Agung boleh bukti. Saya pun tak tahu. Memang sini tak hari ni. Mana orang yang minta? Lantak tuan-tuan lah. Tak, pasal besok saya nak kita menu. Jadi tuan-tuan tunggu dah sampai 12 setengah. Saya pukul 11 saya cabut lah. Tak lama nak. Tuan-tuan, sebab itu babi ni najis. Dia babi ni bila kita sentuh tu soal najis. Dia bila makan dia tak soal najis lah. Dia masuk soal halal atau haram. Itu saja. So, dia termasuk benda tayyibat ke ataupun bukan. Itu cerita dia. Sebab itu ulama tak bincang isu nak samak mulut. Faham? Maknanya babi tu pun dia haram. Betul? Kalau orang bawa balik rezeki yang tidak halal, maknanya rezeki yang haram. Haram equal babi. Faham tak? Haram sama dengan babi. Makna serupa bagi bawa balik babi je, tak ada beza. Jadi kalau bawa balik goreng pisang babi sama je. Tapi yang kita beri anak-anak makan babi tadi tak ada masalah pula, tak melompat pun. Jap. Itu benda praktik. Yang kita bawa balik, kalau rezeki yang haram. Kalau kita kerja cengkelan, mulau, orang belakang dia mulau ke cengkelan, hujung bulan bawa balik gaji tu ada rezeki yang haram. Maka yang haram tu kita bawa balik serupa bagi makan babi anak bini, tak melompat. Itu okey lagi. Yang pergi mengaji naik babi, Ustaz ni dia betul lah. Dan tu yang tuan-tuan pergi beli kenderaan loan konvensional babi ribawiyah, itu haram. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilat riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Kata para ulama disebut dalam kitab Mukhtasar Mufid Syarah li Jawharatul Tauhid, di antara nak mengenal dosa besar bila dilaknat Allah dan Rasul. Nabi laknat orang yang makan riba, orang yang jadi wakil, orang yang jadi kerani, orang yang jadi saksi, semua yang berkaitan dengan riba, maka dia dapat dosa riba. Yang kita buat loan kereta, loan apa? Ayolah, yang Islam tu saya jawab lah. Ini yang naik babi tadi ni. Jawab. Yang pakai insurans babi, tajuk kita malam ni babi. Yang naik motor bawa babi atau motor tak kira. Yang sarung kepala babi, kan beli motor cuma helmet. Beli motor cuma helmet, betul? Cuma baju apa? Baju hujan. Beli motor konvensional, percuma tadi. Motor tu haram hukum kita beli tadi. Yang kita dapat percuma tu juga haram. Helmet tu haram sama dengan babi. Tuan-tuan pakai helmet serupa sarung kepala babi.
Tak kata benda. Itu hukum dia. Orang menganggap bab ceklat babi yang dalam rumah ada babi. Rumah kita, rumah. Yang tuan ni termenung semua ni saya boleh. Risau pula si ceramah ni. Ada sediakan apa? Unit amal untuk iring saya keluar. Yang rumah kita beli dengan loan conventional 4. Sebab tu sunahnya kita ni balik kepada ilmu. Ilmu lah. Betul, ilmu. Orang yang ada ilmu selamat. Bila ilmu tak ada, ini jadi. Itu dia yang kelang kabut. Yang mokok bukan main lagi. Kita mokok kat tangan ni, kita mesti saman coklat ni. Mokok kat tangan ni. Kita tahu orang kaji, dalam untuk ukur ada darah babi. Itu dia panggil hisap babi. Ni saya pinjam term Dr. Izzah Arif. Sebab dia ni kaji, dia ni PhD dalam bab kajian genetik babi. Dia beritahu dengan saya, kata Ustaz, dalam pokok tu memang kajian mendapati ada campur darah babi di situ. Darah tu dia tahu lah, tapi dia filter. Lepas tu saya boleh mengukur, lepas tu boleh lah kumur dengan air tanah. Saya nak sama marah orang mengukur celak. Kita nak sebut, dan inilah ilmu. Saya tu bila orang ada ilmu, dia tenang. Orang ada ilmu tenang saja. Habislah Ustaz, habislah kita dah termakan babi dah. Habislah, tak makbul lah doa kita. Bukan sebelum makan babi pun tak makbul juga. Yang Nabi SAW sebut, satu orang yang dalam perjalanan mengangkat tangannya, kemudian Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, pakaiannya daripada yang haram, makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram. Yang ini ni kerana dia sengaja makan daripada yang haram. Tapi kalau orang yang termakan ceklat, tak sengaja, pasal dia rasa benda tu halal, kan cop ada dah. Kita kan bukannya pasal benda tu halal, pasal dia cop jakim. Sejak bila agama mengajar kita idza wujida copan jakiman fa huwa halal. Ada juga hadis lah. Saya baca balik riwayat. Ada? Sebab tu soal halal haram bukan soal cop jakim. Tak ada orang pergi kedai mamak minum air kelapa, dia pusing je bawah tu. Ini kelapa tak halal. Mamak dia pesan, ini cop jakim tadi. Tengok je, sawan juga orang. Pasal orang, itu masalah kita tuan, kita tidak ada ilmu. Ini jadi sebab halal, haram ikut cop jakim saja. Sebab kita yang makan benda tu halal. Kan dalam kaedah sebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu perkara itu harus apa saja. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Halal apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, haram apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran. Sebab itu apa-apa yang Allah tak sebut dalam Quran itu sebagai haram, maka itu rahmat untuk kita. Tak payah cari-cari, tak payah. Jelas dalam Quran apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, jelas dalam Quran. Tak banyak quote dalam Quran. Itu kaedah kita. Sebab itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal suatu perkara itu harus. Perkara ni kata para ulama lain daripada ibadah. Faham tak kak? Anggu faham tahu lagi. Makna selain daripada ibadah harus.
ibadah sepir dia lain pula. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal pada ibadah larangan. Boleh sembahyang, haram. Boleh puasa, haram. Mampu dapat ni. Aku rasa ustaz ni bukan sesat jalan je. Dunia akhirat sesat. Sebab kita tak pernah nak faham. 2 minit lagi. Betul. Tuan-tuan, mana tadi? Sebab sepir untuk ibadah dia. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal pada ibadah dilarang. Saya ingat saya nak sembahyang, tak boleh, dilarang. Saya rasa saya nak puasa, dilarang. Itu maksud dia. Apa makna tu? Sebab itu disebut oleh para ulama dilarang sehingga ada dalil yang suruh ibadah tu. Faham? Sebab itu kita sembahyang 50 sehari, ada dalil tak? Ada. Wa iqamas solat. Di antara 5 Nabi ditanyakan tentang apa nama ni, rukun Islam. Nabi sebut wa iqamas solat, sembahyang 5, mendirikan sembahyang. Maka ada dalil, saya tu kita sembahyang. Puasa Isnin Khamis, ada dalil tak? Ada. Nabi puasa hari Isnin dan hari Khamis. Zakal yawm wulidtu fihi, kata Nabi. Hari Isnin tu aku dilahirkan. Maka Nabi puasa, kita puasa Isnin Khamis. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, khairus siyam siyam Daud, atau kama qala Rasulullah SAW, sebaik-baik puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, kemudian tidak. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Khamis tidak, Jumaat puasa. Itu orang tadi, Jumaat boleh puasa. Boleh, kalau sekiranya memang dia ni melazimkan puasa Daud umpama. So, dia kena hari Jumaat. Tapi kalau sesaja mengada nak puasa, makruh. Rasa hari nak puasa, dia tunjuk alim dia pula, dia seorang puasa hari Jumaat. Betul, puasa Daud. Atau puasa putih. Tahu puasa putih? Puasa putih ni bulan Qamariyah. Makna 13, 14, 15. Itu setiap bulan. Bukan bulan April ni, bukan bulan Jun. 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Sya'ban, Rejab. Sebab di bulan Qamariyah kita boleh tengok bulan. Masa itu bulan tengah penuh. Sunat puasa dia panggil Ayyamul Bayad ataupun puasa putih. Tu. Sebab itu kita puasa pasal ada dalil. Dia dalam bab ibadah dia terbalik. Kita tak boleh buat melainkan ada dalil. Jadi kita orang Melayu, kita bila orang meninggal kan, dengan kampus, kita pun siram air kan, siram air dia orang buat. Sunnah Nabi bila meninggal, bila kampus tanah, ketika kampus tanah tadi, kepal tanah 3 biji, campakkan, tak payah kejam. Ada orang kemai tengok ada dendam ni kan, macam marah je. Yang kuat baling tu bini dia tu. Jadi ada apa masalah tak? Ni orang tu memang tak guna salah. Padahal lain macam cara baling. Dia dipanggil simbolik je. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau boleh bacalah, tak boleh baling dia ambil sunnah. Daripada menung tak baling-baling. Allahumma barik lana. Dia hafal sunnah. Itu Nabi buat, tapi kita tak buat. Tak apalah, yang kita biasa buat di Rosai. Betul, orang Melaka. Orang Melaka lagi macam-macam. Ada satu tempat di Melaka saya pergi, saya tak sebut dari mana. Dia boleh lepas habis tanam mayat, ditanam ni beras digoreng sebelah mayat. Apa kerja orang Melaka.
Adalah di neraka. Saya tak sebut di mana, biarlah rahsia. Kamu pecah rahsia pula. Saya pergi tengok ni benda ni. Dia kata, Ustaz, yang ini kita tanam beras. Pulang. Pasal apa tanam? Ni beras kita dah goreng. Kita kata jangan datang balik rumah, melainkan beras ditumbuh. Kan ni lumayan. Beras digoreng dan bila nak tumbuh kan. Lepas aku dia biji. Air jerus air. Apa nama tu? Jam. Jam tu imam bawa balik. Kalau 5 jam, 5 bawa balik. Saya tengok imam bawa balik. Ni bagi imam. Imam ni saya ingat kalau sebulan orang mati boleh buka kedai dah. Dan bayang. Tak, ni bukan imam sini tuan. Sini ada ke? Tak ada. Satu je pun bagi imam juga. Imam boleh buat skor. Imam naik pening balik apa pula buat dengan cikgu dia pula. Kita renjis air, kita siram air. Daripada mana tuan-tuan ikut? Sudah. Renjis air ni ibadah ke tidak ni? Oh kan? Ni lah orang yang buat kerja mengumpulkan air tu. Sibuk potong bunga kan, nak buat air. Siapa suruh tu? Ini masalah kita buat, kita pun tak tahu apa kita buat. Tuan-tuan, sebahagian ulama khusus dalam mazhab Syafi'i, antaranya Imam Suki, kalau tak salah saya, dia kata kita mengambil perbuatan Rasulullah SAW dalam hadis Rasya Rasul SAW ala qabri Ibrahim atau kama qala Rasulullah SAW, Nabi merenjiskan air di atas kubur anaknya Ibrahim. Sebab itu kita mengambil perbuatan Nabi. Setengah ulama kata itu hanya perbuatan Nabi. Tapi sebagian ulama kita mazhab Syafi'i, dia kata perbuatan Rasulullah SAW itu kita ambil sebagai ikutan. Lepas itu kita jerus. Lepas itu kan suka-suka ingat ulama-ulama kita tak ada kerja, suruh bukan. Yang tak ada kerja tu kita. Faham? Tuan faham tak faham? Sebab tu ada sandaran. Ibadah ni mesti ada sandaran. Sama juga kita apa nama tu? Kita cucuk apa tu? Dong. Orang tu buat tak? Cucuk tak? Cucuk. Pokok ambil kau. Orang sebelah ni haram. Faham tak faham ni? Hidup haram, mati lagi haram. Kalau orang Melayu, dia dah haram dua ni, mungkin haram jadah. Ni bila tak ilmu ni lah jadi. Kita kan soal bid'ah tak. Bid'ah tenang. Sebab ni lain tempat kita bincang. Ni tuan-tuan, ni kan orang yang mencucuk. Kalau kita cucuk, setengah ulama kata tak cucuk. Yang cucuk tu Nabi SAW saja. Bila Nabi cucukkan perpadaman, Nabi kata dia akan memohonkan ampunan untuk si mati. Kata sebagian ulama bahawa ini khususiat Rasulullah SAW. Mana khusus pada Nabi. Sebagian ulama kata tak, perbuatan Nabi itu ikutan, maka kita boleh buat. Dan ini sebagian yang kita buat mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan, buat ikut betul-betul undang-undang ni. Dalam mazhab Syafi'i, kita tidak boleh patahkan atas kubur. Tak boleh. Apatah lagi patahkan orang lain punya, cucuk kat mak kita. Sian kawan. Orang sebelah rasa nak bangun. Salah. Sebab tu kalau nak buat, ikut betul-betul. Ulama buat ada sandaran. Kita buat sandaran apa? Itu mencuri. Itu hak dia di atas kubur. Sebab itu tuan-tuan baca. Kalau malas baca kitab Arab, baca kitab Melayu je senang. Antaranya kitab Irsyad Hukum yang dikarang oleh Mufti Brunei. Ini kitab pula. Mana tengah malam. Mana ada orang ceramah pukul 11 ni. Tuan-tuan ni tak ada kerja.
Saya bayang dah tadi, saya ingat dia datang-datang jamuan je lah kot. Dan sebab saya dengar dari belakang macam orang tengah makan. Sekali tengok orang duduk lagi, ya Allah, ni memang semua orang sini. Puasan ni memang orang ni macam ni semua. Tuan-tuan, sebab itu dalam soal ibadah dia mesti ada sandaran. Kalau tidak, tak boleh buat. Sebab itu kalau orang kata, saya rasa saya nak puasa Rabu lah, buat tenang. Puasa apa ni? Puasa sunat Rabu, buat tenang. Haram pun. Tapi saya ingat saya nak puasa hari ni lah. Hari ni Rabu. Puasa apa ni? Bukan puasa Rabu, tapi puasa sunat. Sunat mutlak. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak mengkhususkan puasa Rabu, tak ada puasa Rabu dalam agama. Boleh faham? Ini maksudnya yang disebut di para ulama, al-aslu fil ibadah al-man'u. Tak boleh buat. Kita tak bincang panjang sangat, nanti dia masuk bab tahlil dan semua, mabuk tuan-tuan kan. Sebab itu dalam bab lain daripada ibadah, apa saja lain daripada ibadah, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal suatu perkara adalah harus. Apa saja, makan, minum, pakaian, buat kerja, apa saja, asalkan dia bukan ibadah, maka hukumnya adalah harus. Melainkan datang dalil yang mengharamkan dia. Pakai begini tak boleh, haram. Kenapa? Apa dalil? Jangan gitu kan, oh pakai tie tak boleh, kata dia. Kenapa? Ini ikut barat. Buat tenang. Apa dalil yang mengharamkan? Sebab itu nak mengharamkan sesuatu ni bukan mudah. Kita nak mengharamkan, sebab itu dia mengharam dan menghalalkan sesuatu ni, dia sama hukumnya dengan syirik kepada Allah Ta'ala. Yang baik, semayang bagus, mengaji rajin, baik pukul 12. Tapi syirik, kod mana datang syirik? Bila menghalal atau mengharamkan sesuatu. Sebab itu kita halal apa yang Allah halalkan, haram apa yang Allah haramkan. Jangan memandai-mandai. Kerana orang yang memandai-mandai ini, dia jadi syirik. Ini jelas. Sebab itu dalam soal halal dan haram ini, ulama menyebutkan bahawa mengharamkan itu lebih berat daripada menghalalkan. Faham? Kita ni bab ceklat ni, kita mengharamkan itu lebih berat daripada menghalalkan. Bukan ke menghalal tu Ustaz lebih bahaya. Kerana halal itu asal hukum dia. Sebab itu Allah sebut dalam satu firman-Nya, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang nak mengharamkan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada hamba dan juga benda-benda baik yang direzekikan. Yang itu kita tak boleh. Nak mengharam, dia kena rasa berat nak mengharamkan. Apa hukum pakai baju ni? Seperti itulah. Tak. Nak haram tu kita kena rasa berat nak mengharamkan. Kerana dia selain daripada ibadah, hukum asal dia adalah harus. Sebab itu kena ingat, kita besok akhirat besok Allah tak masukkan kita dalam neraka sebab tak semayang. Nak semayang benda tu, begak-begak dahi, sujud takut-takut. Bukan pasal tak puasa, belum masuk Ramadan kita puasa dah. Bukan pasal tak pergi mungkah, habis duit pergi mungkah je, siap kena tipu lagi. Bukan tak bayar zakat, tak kena zakat pun kita bayar, tuan-tuan. Habis pasal apa masuk neraka besok ni? Rupa-rupanya kita mengharamkan benda yang halal atau menghalalkan benda yang diharamkan Allah Ta'ala. Itu berat. Kena hati-hati dalam bab haram. Ulama' dia tak berani. Imam Malik ni ulama' besar, dia nak mengharam sesuatu tak berani. Kadang-kadang dia cuma kata saja, aku tak suka dengan ini. Imam Malik tak haram. Apa pandangan kau, hai Imam Malik? Aku rasa aku tidak suka. Dia guna perkataan dia tak suka. Dia tak berani kata, aku pada pandangan aku haram. Kita kan mengaji kuliah maghrib je, sekali-sekali je kuliah sampai pukul 11 ni. Itu pun kes ustaz ni datang tu tak datang, datang tu tak datang. Jadi mufti kita haram, neraka, semua sekali. Dan tak ada tinggal lah kita seorang di syurga. Tak. Tak ada kena ingat.
di dalam bab halal haram itu perkara yang mudah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebutkan ini belum start lagi ni sebagai mukadimah baru. Belum. Tuan-tuan, saya nak announce dulu tuan. Belum announce lagi tadi. Pungutan derma saya lancarkan. Payah nak bacanya. Selama silau. Pungutan derma ketika itu dia punya arahan. Derma untuk gerak kerja dakwah dan pentadbiran balik Islam. Jadi dengan ini dilancarkan. Tak ada macam dia lancarkan. Tuan, maknanya derma, petik derma. Ya, bagi derma. Dia balik Islam ni masjid tu suara. Masjid pun bukan, suara bukan. Senang bunyi gelang. Jadi kita infaklah tuan-tuan ni. Mana yang adalah yang bawa, yang tak bawa tak apalah. Yang perempuan tak ada masalah. Lantai yang tiang-tiang gelang boleh. Bagilah kau Yang Zulian bawa balik, yang emas ditinggalkan. Yang laki-laki handphone boleh, tapi handphone yang mahal Lenovo tak payahlah, simpan je lah. Malah orang pakai Lenovo. Baik, tuan sekalian, sambung balik. Sementara kita mengumpul dana ni, saya ke Singapura baru ni. Singapura ni memang rakyat ni dia potong gaji bulan-bulan masuk dalam MUIS, Majlis Agama Islam. Tapi dia masuk dalam Majlis Agama tu kan dia orang ambil balik semua, tak. Masjid surau dia bergerak sendiri. Memang potong duit bulan-bulan potong, tapi bila dia nak buat program begini, dia tak pakai duit MUIS tu, tak ada. Dia infak daripada masyarakat. Kita, masalah kita hari ni, yang rajin mengaji ni dia tak betul-betul tak. Tuan faham tak faham? Maknanya yang rajin mengaji ni dia tak betul-betul dia boleh menjiwai lagi. Di Singapura yang mengaji tu cukup tak? Saya pergi satu masjid Mujahidin, salah satu di Queenstown. Masjid tu tahun sudah bulan 10 lebih kurang, dia baru lancarkan tabung untuk derma. Tapi ketika tu dia dah dapat kutip memang 2.2 juta lebih. Sorry, 1.4 juta lebih. Dia perlu 3 juta lebih. 3 juta lebih. Saya datang baru ni, siap dah. Cukup 3 juta. Bukan dapat bantuan, tak ada. Bukan bantuan, tak. Daripada apa dipanggil ni, jemaah yang datang. Dijual tabung. Dah nanti tak. Ya betul budak-budak. Dijual tabung, dijual harga $30. Dibuat tak salah saya dalam 3,000 tabung. Beli tabung tu $30. Ada tabung. Tabung ni tak ada buka, dia macam tin susu. Tak ada penutup, dia ada lubang. Siapa beli, dia kena register. Nombor tabung tu register. Cukup 6 bulan. Tabung kalau penuh sebelum 6 bulan, hantar balik. Bayangkan, nak dapat tabung dah lah kena beli. Dah beli, isi duit. Dah penuh, hantar balik. Macam ada harapan. Bukan beli tabung, bawa balik. Memang bawa balik, tapi bukan milik kita. Pulang balik. Siapa 6 bulan tabung tak penuh-penuh, tetap kena pulangkan. Siapa belum 6 bulan tabung dah penuh, boleh beli tabung lain. Bukan tukar, beli tabung lain. Macam Balai Islam, ada harapan. Sebab tu dia hebat. Jemaah dia yang datang mengaji ni tuan, cukup dah. Saya kira yang tak datang mengaji. Kita yang datang mengaji ni menung. Tak lalu aku selamat. Ini bisalah. Ini lambat sikit lah. Sebab tu kadang kita tuan-tuan, ialah kadang biasalah manusia.
kan? Kita rasa sayang kan, betul kita sayang kan, kalau belanja kan habis habis tak kak? Duit tadi yang kita keluarkan habis tak? Yelah tak habis lah, banyak lagi dalam beg. Yang keluar kan RM1 je tadi, dalam beg ada RM1,000 lagi tu. Sebab itu tuan-tuan, ini besok yang kita nak pakai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nanti besok di dalam kubur kita, bila orang bumi kita orang tinggal, ketika berlangkah orang tinggal, datang malaikat azab yang akan mengazab jenazah dalam kubur. Ketika itu malaikat akan masuk, datang, dia datang dalam kepala, tengoklah apa ibadah yang ada di kepala. Dalam hadis sebut solat yang akan jadi pendidik. Nak masuk bagian kepala tak boleh, pasal orang ni solat. Kepala tu kan bangkit, kalau tak ada jalan ikut sini. Malaikat kalih ikut sebelah kanan. Bila pergi sebelah kanan, tiba-tiba zakat pula bangun. Engkau tak ada jalan sebelah sini. Itu kalau bayar zakat lah. Kemudian dikali sebelah kiri, tiba-tiba puasa pula bangun. Tak ada jalan untuk engkau wahai malaikat daripada sebelah sini. Maknanya kau tak boleh nak dekat orang ni, tak boleh. Belah sini tak ada jalan untuk kau. Malaikat konak ikut kaki pula. Ada riwayat kata di bahagian kaki itu solat juga, kerana dia berdiri. Sebagian dalam riwayat yang lain dia kata itulah dia amalus salihah, amal-amal soleh kita, sedekah yang tuan-tuan bagi, tolong orang, duduk dalam majlis ilmu, semua ini besok akan jadi pendinding daripada malaikat azab nak dekat kita dalam kubur. Yalah, baca waqiah juga, mulk juga, kafi juga. Tapi kalau beramal tak ada, kim salam, malaikat datang rapat. Sebab itulah jangan takut kita nak sedekah. Kita bekerja kena fikir, duit ni untuk kita infakkan. Siapa pun kita dapat duit kena fikir. Yang fikir pertama sekali, aku nak infak duit ni. Bukan kerja, kan Tom Yam, tak ada harapan. Dah habis tak? Tak, yang kutip dah habis. Panjang lagi iklan daripada kutip. Kita balik tadi tuan-tuan. Sebab itu bila sebut soal halal dan soal haram, kita kena ingat asal pada suatu perkara itu halal, mudah je. Sebenarnya agama ni mudah. Baru ni ada orang bila sebut kes babi ni keluar apa nama itu di dalam surat kapur, dia kata dia jual satu alat untuk nak mengesan DNA babi. Maknanya kalau nak makan tom yam satu, awak nasi goreng USA. Jadi sebelum makan, ambil benda tu, celup dalam tom yam. Dia macam orang cek nak mengandung. Tapi jangan pakai cek nak mengandung, cek dalam tom yam. Allah, dua lain. Sotong ni mengandung kan. Dah, dia beritahu macam itulah kata dia. Kemudian celup, keluar katakan 3 line. 3 line. Kalau 3 line, ada babi tu. Dia contoh dia, saya tak ingat berapa line dia sebut tu. Duk nasi goreng ni, celupkan nasi goreng. Tengok, tak ada babi. Selamat, boleh makan. Ada orang buat begitu. Ni siapa yang suruh? Baguslah kita kata teknologi untuk membantu, tapi nampak payah sangat orang Islam. Allah Ta'ala sebutkan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama ni aku tidak jadikan untuk nak menyusahkan manusia, tak ada. Tapi kita yang buat susah. Agama ni mudah saja. Selagi tak clear bahawa benda itu haram, jalan balut. Zaman tangguh balut. Oh, ada orang Ustaz, nanti kita kan kena berhati-hati dengan yang halal. Betul, iaitu dia panggil wara'. Tarku ma la ba'sa bihi khawfun mimma bihi ba's. Tinggal benda yang tak apa-apa, takut dia apa. Tapi bukan dalam bab cekelat aja. Orang wara' tak minum kedai kopi. Cuba angkat tangan sikit, orang Melaka ni yang wara'. Angkat tangan. Yang tak minum kedai kopi dah 10 tahun. Kata
Orang yang wara, dia bukan tak minum kopi saja, tak. Dia tidak beli makanan daripada luar. Ayam beli belakang rumah. Itu siapa pula? Ayam saya beli tu orang Melayu sembelih, betul. Dia sembelih, bukan tuan yang sembelih. Betul. Mungkin tak dia sembelih tu tak betul. Mungkin tak mungkin. Dia orang Islam, mesti dah betul. Tak, itu bukan warak. Warak ni dia tinggalkan yang tak apa-apa, takut apa-apa. So itu dijaga betul. Ayam belakang rumah, sayur tanam belakang rumah. Rumah ada berapa ekar? Belakang rumah ada berapa ekar tanam? 70 kaki. Tanam dan semua sekali tuan, dengan buruk kelapa, dengan padi, apa semua sekali belakang rumah. Sebab itu kita kadang-kadang kita salah faham. Warak perkara yang lain, hukum fikah perkara yang lain. Itu kalau kita sebut warak, yang halal pun ditinggal. Walaupun halal, saya tinggal itu. Kenapa? Kerana saya tak tahu dia yang buat. Dia yang masak. Bagaimana dia masak? Saya tak tahu. Itu warak. Tapi kalau kita kata Ustaz, hukum ni halal. Tapi selagi mana tak jelas bahawa ada perkara yang haram di situ, maka kekal dia dengan hukum halal. Konsep ni macam orang Melaka, boleh faham ke tengah malam ni? Lain macam tu orang Melaka. Sebenarnya tuan, kita nak bertipu apa? Cuba cakap sebenarnya. Saya tengok pengurusi pun mata merah dah. Sebelah suku kita berjalan. Boleh? Boleh? Ya. Saya tak pernah lagi ceramah macam ni tuan. Dan tak pernah lagi tempat ceramah yang macam ni. Saya kena ni kali kedua. Kali pertama saya ceramah di depan sikit, apa nama tu? Di Johor, di apa nama? Kota Tinggi. Pukul 9 saya masih di lepas Yasin sikit apa? Paguh. Pukul 9 di Paguh lagi. Telefon orang Kota Tinggi, tuan, agak-agak pukul berapa kami sampai? Bukan dia tanya kami tanya dia. Dia kata, Ustaz, betul, kami rasa pun Ustaz balik je lah. Itulah, kami pun rasa dah tak lerak dah. 5 jam jalan, tak sikit jiwa pun tak. Sebab tu saya sedang sebenarnya merancang untuk beli 2 helikopter. Senang sikit ceramah. Jadi insyaAllah tak adalah tengah malam ceramah ni. Tuan-tuan sekalian, saya nak kita balik pada soal ilmu tadi. Sebab itu inilah yang kita nak faham, soal halal, haram dan sebagainya. Tentu hari ini kita konklusikan dia senang. Apa yang berlaku hari ini? Dia orang duduk kelang kabut hari ini. Kenapa? Senang je, jawapan tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kalau orang ada ilmu, dia tak ada kelang kabut. Tenang. Saya seketika bawa jemaah saya pergi umrah. Kebetulan kami naik ke situ Air Lincoln. Air Lincoln ni Sri Lanka lah. Sampai di airport, dia kata kita kena transit berapa jam, 3 jam, 4 jam betul lah. Dia bagi kupon untuk makan. Saya bawa jemaah kita pergi makan, kata dah orang bagi kupon, kita pergi makan. Lama ni nak tunggu, makan. Tanya mana kedai makan, tunjuk situ. Ini kupon ni kedai situ. Dia masuk. Jemaah semua masuk. 40 orang masuk, tengok ada bar arak masuk. Sudah, jemaah dah mabuk. Saya kata duduk. Okay, duduk. Saya kata sudah duduk, saya pergi tanya sekejap. Saya tanya, dalam ni ada babi jual tak babi? Tak jual babi. Sini ni, sini ini vegetarian punya ada, yang ni sudah okey, baik. Selesai. Saya kata jemaah, baik, tuan-tuan kupon ada, tuan-tuan boleh pilih dengan harga sekian, lebih bayar lain. Seorang tak ada. Seorang tak. Ya, tuan-tuan, jangan order lambat, sekejap lagi kau terbang nak datang. Tak, ya. Saya pun tukar kuliah halal dan haram dalam Islam. Cukup 15 minit, tuan cukuplah. Kita sekirah ringkas kita dalam kedai makan. Kita sambung makan balik. Ada siapa nak order? Bangun sendiri, pergi order. Makna nak sebut ilmu tadi. Dah tahu kita benda yang tak pasti, jangan order yang tak pasti. Order yang pastilah. Order yang pasti. Apa yang pasti? Yang kita nampak dia boleh buat. Sandwich. Nampak dia buat.
Oh dia tu. Oh Ustaz, ini di belakang tak. Kalau macam tu, tanya pula yang kedai kat Malaysia. Kita tanya kat belakang tu dia buat apa. KFC berapa kali tepuk dengan kasut. Betul kan? Ni bukan fitnah ni, masuk dalam YouTube ada. Mengapa tuan-tuan balon tu kan? Budak tu yang bertepuk dengan kasut tu, dia pergi terberak tadi. Jawab tu. Jawab. Kita pandai pula tak fikir di belakang. Sebab tu PK dia menghukum pada yang zahir saja. Berarti kita tak tanya ni yang kita duduk ni ada najis tak najis? Tak ada. Itu dia bagi PK. Tuan beli kereta tak ambil kantar pergi tengok sesuatu celah busa tu ada. Kan tak ada kerja nama. Sebab itu PK dia menghukum pada yang zahir. Apa yang zahir? Kelihatan. Tak ada sudah. Tuan beli rumah. Betul yang duduk sebelum tu Cina. Contoh. Sama ke tak sama? Sama ke tidak? Ada orang dia samak je rumah. Saya kata kenapa samak? Cina duduk Ustaz. Nampak kan Jin? Tak nampak. Tapi lah Cina Ustaz. Mesti. Tanda dia makan babi jatuh-jatuh. Habis? Jadi kita tak tahu jatuh kat mana. Samak semua sekali. Tak terfikir pula kalau dia baling-baling. Babi tu tak apa? Mungkin dia tak ada kerja. Baling-baling babi tu ke atas. Yang pun tak samak sekali ke sini-sini. Tak ada kerja nama. Sebab itu PK dia menghukum dia yang zahir. Tapi kalau kita kata, tapi saya rasa zahir tak nampak tu, tapi saya nak tinggal. Yang itu tu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, istafti qalbak. Suruh hati kau berfatwa. Sebab itu dalam masalah yang berlaku hari ini, masalah Cadbury ni, tuan, saya bukan pegawai JAKIM datang malam ni bagi keterangan tak. Duta Cadbury pun bukan. Jangan silap. Cuma saya nak sebutkan. Sebab itu kita fatwakan pada kita. Ulama-ulama dah keluar dah halal. Okey. Sekarang fatwa adik kita. Saya berat nak rasa nak makan. Okey, cukup. Berat rasa nak makan tak sama dengan kita mengatakan hukumnya. Faham tak faham? Nampak dia jawab tu kita faham tu. Saya ulang balik. Berat rasa nak makan itu kita memfatwa untuk diri kita. Ada orang tu Ustaz, bukankah itu syubhat? Tak. Syubhat ni benda yang dia sama-sama nampak. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Itu. Yang ini ni clear dah. Cuma kita masih rasa berat. Maka di sini ni hadis Nabi SAW sebut, dia panggil hadis wah besar. Ya, tuan-tuan boleh cari hadis wah besar, hadis panjang. Dia datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW sebut istafti qalbak. Sekarang kau minta fatwa daripada hati kau. Tayukan. Ingat konsep dia. Tapi bukan makna kita mengatakan benda tu haram. Itu beza. Aku pandangan kolan, aku rasa yelah dah orang kata halal, kata makan, aku rasa aku tak boleh. Okey. Apa pandangan kau? Haram tu. Amboi. Jadi petua, jadi mufti pula dia. Bawa tenang. Nak jadi mufti ni bawa tenang. Jangan kabut. Faham? Sebab itu kita nak mengharam suatu benda yang mudah. Itu konsep dalam Islam. Sebab itu Islam mudah. Senang. Tapi ilmu. Balik pada yang Nabi SAW sebut, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Sebab tu kadang-kadang yang banyak cakap yang ini ni, dia faham itu saja yang haram. Yang lain tak nampak haram. Riba dia tak nampak haram. Rasuah tak nampak haram. Yang makan harta orang lain, yang patut bantuan patut pada orang lain ambil, dia tak salah. Kan? Patut bantuan untuk orang miskin. Yang tak berapa nak miskin pun dapat juga. Kau ni sejak bila miskin? Masa ambil bantuan dia miskin. Yang orang lain miskin tak dapat. Yang itu tak haram. Yang itu orang tak nampak haram. Ini masalah masyarakat kita. Tuan-tuan, sebab itu saya nak sebutkan kata sebelah suku, sebelah 20 orang. Saya nak itulah sebagai kesimpulan. Sebab itu balik kita pada ilmu tadi. Doalah seorang di Balai Islam tu, saya ingat memang majlis ilmu sentiasa ada di sini. Teruskan mengaji, terus dengan ilmu, hidup mesti dengan ilmu. Allah Ta'ala pertama sekali ayat yang turun
Allah tak turunkan surah Fatihah, tak. Allah turunkan ayat pertama, kata para ulama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kata para ulama, ini isyarat daripada Allah Ta'ala bahawa agama ini dia mesti disandarkan dengan ilmu. Sebab itu jangan rasa alim, bawa tenang. Belajar lagi, belajar. Kita mengaji sikit dia, bergaduh lebih. Faham? Mengaji sikit, berasak dalam Facebook lebih. Kan? Kadang tengok berbahas dalam Facebook, canggih. Kita bertekan, tengok orang dia siapa. Tak ada benda pun. Kan? Posting lain, apa, nyanyi rock, semua dia keluar. Ingat kot, Tok Guru mana alim posting, memang posting ilmu saja. Tak juga. Pasal kita ni suka begitu. Dia mengaji saja, dia rasa alim dah nampak alim. Rasa alim tu, rasa alim dah nampak alim. Lagi kalau bila balik sampai 11.30 ni, lebih alim tu sih. Sampai besok pagi alim. Tuan-tuan, dia tu pesankan kita mengaji supaya kita faham agama ni. Bukan mengaji sekarang nak isi masa lapang, tak. Ingat, mengaji untuk bagi faham agama. Kadang kita orang perempuan, dia jarang keluar rumah. Pergi kuliah lah, dapat keluar rumah. Jadi kadang boleh tanya, makcik rajin mengaji. Alah, ini dapat jumpa kawan lah. Dia mengaji bukan nak kenal agama, nak jumpa kawan. Baik buat kuliah jumpa kawan. Betul, kita mengaji untuk kenal agama, untuk faham agama, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan saya ingat sikit lah malam ni yang dapat sampaikan. Saya rasa memang tak praktikal sangat, tuan-tuan. Pertama saya nak sebut menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuliah bersudah ni pasal Nabi tidur awal. Faham ke tak faham? Tak, bukan kuliah tu yang menyalahi sunnah, kerana masa tu tengah malam tak, Nabi tak awal. Sebab Nabi tidur awal, Nabi akan bangkit. Ini kita takut ni. Saya, tuan-tuan memanglah tidur lepas ni. Saya belum tidur lagi. Saya silap pukul 2 sampai rumah belum tidur lagi ni. Saya silap subuh esok tidur mana-mana. Kan, pagi cari mana hotel tidur. Tuan-tuan tak ada cari hotel pula. Rumah sedingkar tak ada tidur hotel. Mana ada nama. Mana nak sebut. Kita tahulah, bagus dah mengaji tu bagus. Bukan nak condemn tuan mengaji, bagus. Cuma saya nak pesankan, mengaji untuk kenal agama. Sebab itu tanda orang yang ada ilmu bila dia beramal. Tanda. Tapi kalau ada ilmu saja, rajin kuliah, maki orang makin kuat, bawa tenang, cerah masa depan. Faham? Faham ke tak faham orang Melaka? Kalau faham cukup, tuan-tuan. Mengaji ni nak bagi faham ni. Mengaji nak bagi faham. Mengaji dua. Pertama, tak faham langsung. Ini memang tak ada angguk, tidak giling, tidak diam. Aku tak tahu benda Ustaz dia cakap. Yang kedua, memang faham semua dah. Jadi saya rasa kalau dah faham, baliklah. Alhamdulillah kita tunggu, baliklah. Jam pun dah 11.30. Saya rasa kita berhenti takat ni lah. Ngeri saya mengajar orang Melaka. Memang betul tempat saya tak pernah lagi semua hidup ni kali pertama. Ini memang saya rakam betul lah, Melaka ni bandar bersejarah. Tak pernah lagi, tak pernah. Kuala Lumpur yang orang hebat, tuan-tuan duk dengar orang mengaji hebat Kuala Lumpur ni, tak pernah ada lagi mengaji macam ni. Kalau ada pun, dia start pukul 11.30 kejap lagi. Dia habis pukul 1, itu lain mengaji di uptown. Itu memang ada, kita ada buat di Kuala Lumpur, itu dakwah street kita buat di uptown. Kalau pukul 9 ceramah dengan kucing lah, kucing pasal orang berniaga semalam lebih-lebih, kucing untuk makan. Pukul 11 baru ada orang itu di uptown Kuala Lumpur. Tapi kalau pukul 9 daripada waktu tadi maghrib bawa ke isyak sampai pukul 11 belum ada lagi, melainkan di Melaka ni. Jadi saya ingat cukup lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah melakar sejarah, Melaka pun pandang sejarah, cukup lah. Jadi saya sekali lagi minta maaf bagi pihak Nganjuk, bagi pihak Nganjuk pula kepada penganjuk. Sebab itu saya sebenarnya, saya begitu dengan jabat tadi, saya kata tak apalah, nanti gantikan dengan masa yang lain. Saya kata sebab rasa macam tak baloi nak datang, masa tu singkat sangat. Tapi nak buat macam mana? Saya daripada sebelum keluar tadi, saya tanya dah dengan sahabat. Saya kata macam mana jalan? Dia pun senyap, rupanya dia pun santai. Kan tak ada sebut jam-jam tu semua kan? Biasalah manusia kan ada alasan.
Sebab itu dunia dia boleh pakai, akhirat esok tak boleh pakai dah. Ya Allah Ta'ala sebut khatamallahu al-yawma nakhtimu ala abwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu akhirat esok tak ada alasan-alasan, tak main lah. Jam, tak ada jam, tak payah. Tangan dulu, tangan. Buat ke tak buat? Tak buat. Kaki saksi, kena duduk, habis itu saja. Tapi yang ini tak adalah sampai kena duduk. Dan tuan-tuan pun jangan duduk saya pula. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita dapat pada malam ni. Dan saya ingat daripada awal lagi tuan-tuan dapat dah macam-macam ya, dapat manfaat kita bersama dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan insya-Allah. Jadi sekadar dulu aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.